Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Hari ini kita nak bincangkan apakah itu expansion valve dan apakah 4 simptom yang membawa kepada kerosakan kepada expansion valve ni. Okey, expansion valve adalah salah satu komponen yang berada di dalam sistem aircon kereta kita. Ia terletak selepas kondenser. Yang pertama ada kompresor, dia kompreskan gas, tetapi dia jadi pressure tinggi dan dia jadi panas. Jadi itulah fungsinya. Yang kedua, kondenser. Kondenser pula dia terima haba yang panas tadi bertekanan tinggi dan dia sejukkan sikit. So dia sejukkan sikit sampailah suhu yang dikehendaki tapi bertekanan tinggi. Jadi dia pun hantar lagi gas tu terus dalam bentuk liquid sepenuhnya dan dia hantar pergi ke expansion valve. Expansion valve selalunya terletak sama ada di luar ataupun di dalam dashboard. Tengok kereta, ada jenis kereta yang letak kat luar je, jadi kalau nak tukar pun senang. Jadi ada kereta yang kat dalam sampai kena buka dashboard semata-mata nak tukar expansion valve. Dan seterusnya, apakah fungsinya expansion valve ni? Okey, expansion valve ni fungsi dia adalah untuk menurunkan tekanan dengan sangat laju dan dia punya kesan dia adalah gas tu akan jadi sejuk sangat-sangat. Faham? Very simple, dia punya kerja itu je kerja dia. Turunkan tekanan dengan sangat laju sehingga menyebabkan suhu tu jadi sejuk. Expansion valve ni adalah fungsinya sebagai metering system. Apakah maksud metering system? Metering system ni dia macam dia kawal tau berapa banyak gas yang dia nak masukkan ke dalam cooling coil. Okey, selepas expansion valve ada cooling coil. Dia mesti berada dekat sangat-sangat dengan cooling coil. So kalau expansion valve dia dekat sini, cooling coil dia mesti dekat sini atau dekat sini. Dia ikut jenis kereta lah. Ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang sengit, macam-macam jenis ada. So terpulang kepada jenis kereta tu. Tetapi selalunya expansion valve mesti terletak paling dekat sebab lepas dia daripada expansion valve ni, dia akan terus sejuk sangat-sangat. So kalau dia jauh macam mana sejuk sangat-sangat tu nak sejukkan dekat dalam kereta. Jadi dia tak efisien kalau jauh, dia mesti paling dekat sekali. Jadi kalau ada 2 cooling coil maksudnya ada 2 expansion valve. So, kalau ada cooling coil kat belakang maksudnya ada expansion valve juga kat belakang. Okey, jadi dia boleh buka antara 5 hingga 100%, sama ada dia nak sejukkan banyak dekat dalam cooling coil ataupun dia nak sejuk sikit je kat dalam cooling coil. Dia ada main dia 5 hingga 100%. So dia boleh kawal. So expansion valve ni itu fungsi dia. Ia adalah metering system yang dia kawal berapa banyak penyejukan dekat dalam sistem aircon kereta kita. Jadi bila dia dapat kawal, jadi dia dapatlah berapa banyak suhu tu yang dia nak sejukkan. Memang kita ada thermistor kat dalam kereta. Dekat dalam cooling coil tu, dekat luar cooling coil ada satu sensor yang mana kita panggil thermistor. Fungsi thermistor adalah untuk mengawal suhu. So dia kawal suhu sama ada nak berhenti kat mana atau nak hidup kat mana, ataupun dia just baca dan ECU yang baca and then dia bagi tahu kompresor berapa banyak dia nak laju. Itu adalah fungsi thermistor. Tetapi expansion valve adalah dia kawal gas dekat dalam sistem aircon kereta kita. Kalau anda rasa kurang sejuk, berbagai testing yang kita kena buat untuk confirmkan sama ada expansion valve yang rosak ataupun thermistor yang rosak ataupun kompresor yang rosak ataupun komponen lain lah yang rosak. Banyak simptom-simptom lain lah. Jadi kalau dia adalah metering system, maksudnya dia ada satu benda yang bergerak dekat dalam expansion valve tersebut. Jadi bila ada expansion valve bergerak, benda boleh fail, benda boleh wear and tear. Dalam tu ada pin tu boleh bergerak, dia boleh loose, dia boleh rosak, dimakan masa, wear and tear dalam bahasa Inggeris dia. Jadi apakah 4 simptom tersebut yang anda akan rasa kalau dia bermasalah, kalau dia rosak terus, kalau dia hampir rosak, macam mana? Apakah 4 simptom tersebut? Okey, yang pertama adalah anda rasa kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, disebabkan dia adalah metering system, dia boleh naik atau turun. Jadi bila meter tu, dia punya jarum dekat dalam tu, dia hampir rosak. Apa yang berlaku adalah dia kadang-kadang open, kadang-kadang dia buka yang seperti sepatutnya, kadang-kadang dia tak buka seperti sepatutnya. Itulah yang berlaku kalau dia kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk. Okey, yang seterusnya adalah anda rasa macam kurang sejuk, ya, macam dia constant je kurang sejuk. Kenapa dia kurang sejuk? Okey, kalau dia kurang sejuk, maksudnya apa yang berlaku adalah dia punya gas tu kurang masuk ke dalam cooling coil. So bacaannya adalah dia punya tekanan high dengan low tu ada tekanan sepatutnya. So bengkel tahulah apa bezanya. Tapi untuk anda penonton sekalian,
Macam mana nak tahu? Dia just rasa kurang sejuk sepanjang masa. Tapi gas cukup. So inilah selalunya benda ini. Ataupun kompresor lah salah satu. Tapi kita kena cek salah satu. Tekanan dia menunjukkan yang mana satu rosak. Okeylah, yang ketiga adalah anda punya kereta sejuk sangat. Okay, jadi kalau kurang sejuk ni, kenapa? Kenapa anda rasa sejuk sangat-sangat? Okey, apa yang berlaku adalah dia start open. So kalau dia start open, maksudnya dia sejuk sangat-sangat. Lepas tu thermistor matikan. Lepas tu dia sejuk sangat-sangat, lepas tu dia matikan. Lepas tu dia sejuk lagi sangat-sangat, lepas tu dia matikan. Kalau anda dalam pergerakan yang dekat, contohnya daripada rumah pergi ke tempat kerja dalam 5 km, 10 km, anda takkan rasa benda ni jadi masalah kepada anda. Tapi contohlah anda masuk highway, anda akan constant dia bawa 90 hingga 100. Jadi kalau anda bawa macam tu, dia akan sejuk sangat-sangat, mati. Sejuk sangat-sangat sebab thermistor matikan kan. Mati. Last-last apa yang berlaku? Cooling coil anda akan beku. So, dia sejuk sangat-sangat, terus tak sejuk langsung. Dan angin pun tak ada. Dan anda akan rasa haba yang sangat kuat masuk ke dalam kereta. Sebab tak ada angin dan sejuk tak masuklah dalam kereta. Dan haba dekat luar tu akan menyebabkan panas lagi. Dia selalu berlaku tengah hari lah. Sebab dia nak sejuk, lepas tu dia mati. Selalu malam kita akan on sikit je thermistor kan. Jadi dia tak sempat nak beku. So, itu adalah simptom expansion valve start open. Maksudnya dia buka sepenuhnya 100%. Yang keempat adalah dia start close. So bila start close tak sejuk langsung. Memang tak sejuk langsung, anda takkan rasa sejuk sikit pun. Itu memang bengkel je yang tahu. Jadi anda jangan ingat semua masalah adalah kerana gas tak ada. Aircon adalah sebuah sistem yang besar. Anda tak boleh bajet. Okey, bajet saya tak boleh tukar cooling coil. Saya nak tukar pipe je. Ataupun tukar pressure switch je. Ataupun tukar thermistor je. Tak, dia tidak bertindak seperti begitu. Dia adalah seluruh sistem. Dia adalah satu environment yang mana dia adalah satu komponen yang memerlukan komponen-komponen lain untuk berfungsi dan menghasilkan fungsi termodinamik yang kita belajar lah. Okay. So kalau dia macam tu, kalau dia bocor kat cooling coil, settlekan cooling coil. Kalau dia rosak kat expansion valve, tukar expansion valve. Dia jadi mahal sedikit. Kalau contoh tukar cooling coil, tukarlah sekali expansion valve. Tukarlah sekali thermistor, tukarlah sekali kondenser. Padahal masalahnya hanyalah pada cooling coil je contohnya. Ataupun anda punya pipe bocor, tapi anda pergi tukar pressure switch. Masalah tak settle sebab dia adalah satu sistem yang merangkumi bantuan antara satu sama lain. Kalau kompresor tak kuat, jangan tukar expansion valve. Kalau expansion valve yang rosak, janganlah pergi tukar kompresor. Tak settle masalah anda. Kalau kondenser sumbat, tukar kondenser. Kalau cooling coil dah reput, tukar cooling coil. Thermistor rosak, tukar thermistor. Kes thermistor adalah kes yang dia selalunya berlaku intermittent. Dia kadang-kadang. So, pergi kat bengkel, okey je dapat je 10 darjah Celsius, 8 darjah Celsius. Tapi bila balik, dapat 20 darjah Celsius dia dah mati. 20 darjah Celsius dia mati. Tapi bila datang bengkel, 10 darjah Celsius dia mati. Tapi macam itulah masalah intermittent. So, kita selesaikan masalah based on what's problem yang datang pada waktu tersebut. Okey, kita tak boleh main ini masalah thermistor ni biasa ni kereta Proton Saga FLX mesti masalah cooling coil. Ini apa Myvi mesti sistem hitam tukar seluruh sistem. Dia tak macam tu. Semua kereta adalah sama. Ya, semua kereta sama je semua. Bezanya adalah control system ataupun jenis gas. Dan kereta hanya ada dua gas, iaitu R1T4A dan R123 for YM. Okay. Saya ada banyaklah cerita pasal aircon kereta ni. Terus pergi ke channel kami dan saya akan ceritakan lagi macam-macam lagi benda yang anda boleh study. So saya akan kembangkan lagi saya punya perniagaan, insya-Allah. Setakat ni kita masih berada dekat Skudai Johor. Tetapi doakan cikgu kereta ada banyak lagi cawangan yang berkualiti. Bukan setakat cawangan je yang ada banyak tapi tak berkualiti. Kita nak ada kualiti, kita nak ada staff yang bagus. Salam.